Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung lagi pelajaran ke-15 bahagian ibadah tingkatan 5. Masih lagi dengan tajuk masalah rumah tangga dan cara-cara penyelesaiannya. Dan hari ini kita akan sambung lagi unit yang ke-6 pula, iaitu nusyuz, pemusnah kebahagiaan. Di bawah tajuk ini kita akan bincang tentang maksud ataupun pengertian nusyuz, hukum dan dalil nusyuz, contoh perbuatan nusyuz, sebab-sebab berlakunya nusyuz, kesan nusyuz, serta adab dalam mendidik isteri yang nusyuz. Pertama, mari kita lihat apakah maksud nusyuz. Dari segi bahasa, nusyuz ialah derhaka ataupun ingkar. Manakala dari segi istilah, nusyuz ialah keengganan isteri menunaikan kewajipan terhadap suaminya tanpa alasan yang munasabah menurut hukum syarak. Maksudnya, isteri enggan ataupun isteri tak nak menunaikan kewajipan ataupun tak nak melaksanakan tanggungjawabnya terhadap suami tanpa alasan-alasan yang boleh diterima, tanpa alasan-alasan yang sesuai. Apa itu alasan yang sesuai dan apa pula alasan yang tak sesuai? Alasan yang sesuai contohnya isteri tadi tak nak layan sebab dia dalam keadaan haid ataupun isteri sedang dalam keadaan sakit. Maka itu adalah alasan yang munasabah. Tapi kalau kerana malas ataupun saja tak nak layan, maka itu dikira nusyuz. Sebab alasan tersebut adalah alasan yang tidak munasabah menurut hukum syarak. Okey, jelas? Okey, seterusnya apa dia tanggungjawab isteri? Sebenarnya tajuk tanggungjawab isteri ni kita dah belajar dah tajuk sebelum ni. Okey, ini untuk mengingatkan kembali saja apa itu tanggungjawab seorang isteri. Okey, antara tanggungjawab isteri yang pertama ialah mentaati suami, memelihara kehormatan diri, menjaga harta suami, memberi layanan baik kepada suami serta tinggal di rumah suami. Itu adalah tanggungjawab isteri. Manakala tanggungjawab bersama suami dan isteri, maksudnya bukan seorang je kena buat tapi dua-dua kena buat. Yang pertama, memelihara dan mendidik anak dengan baik. Kedua, menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga kedua-dua belah pihak. Ketiga, memenuhi keperluan masing-masing mengikut kehendak syarak seperti keperluan kasih sayang. Dan yang keempat, saling hormat menghormati dan menjaga keaiban masing-masing. Dan yang terakhir, saling menasihati dengan lemah lembut dan penuh hikmah. Okey, itu adalah merupakan tanggungjawab yang mesti ditunaikan oleh seorang isteri. Okey, jadi bila isteri tidak melaksanakan tanggungjawab ini, tidak mahu melaksanakannya tanpa alasan yang munasabah, maka isteri tadi dikira sebagai nusyuz. Okey, jadi apa hukum perbuatan nusyuz isteri tadi? Dan apa dalil nusyuz? Okey. Jadi hukum nusyuz adalah haram dan berdosa besar. Bagi isteri tadi, apabila dia nusyuz pada suami tanpa alasan munasabah, maka dia dikira berdosa besar. Okey. Dalil pengharaman nusyuz ialah berdasarkan pada hadis Rasulullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Iza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a fabata ghadbana la'anatha al-malaika hatta tusbiha. Muttafaq alaih. Okey, maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur dan isteri tadi enggan, lalu suaminya tidur dalam keadaan marah, maka malaikat melaknatnya hingga ke subuh. Okey, riwayat Bukhari dan Muslim. Muttafaq alaih maksudnya bersama Imam Bukhari dan Imam Muslim. Okey. Jadi daripada hadis ini jelas bahawa apabila isteri enggan melayan suaminya, apabila suaminya mengajaknya ke tempat tidur, maka isteri tadi dikira nusyuz. Sebab apa? Kerana isteri tadi telah membuatkan suaminya marah. Dan perbuatan ini bukan sahaja dimurkai oleh Allah tapi juga dilaknat oleh para malaikat. Okey, seterusnya.
Contoh-contoh perbuatan nusyus. Okey, yang pertama tadi kita dah sebut. Contoh yang pertama, isteri enggan melayan suami di tempat tidur tanpa alasan yang munasabah. Jadi tak ada alasan, maka isteri tadi dikira nusyus. Yang kedua, isteri melakukan kekasaran terhadap suami sama ada melalui perkataan ataupun melalui perbuatan. Melalui perkataan contohnya isteri maki pada suami, bercakap kasar pada suami, menggunakan kata-kata yang tidak sopan terhadap suami, itu dikira sebagai nusyus dari segi perkataan. Manakala dari segi perbuatan, misalnya isteri pukul suami, isteri mendera suami, isteri isteri membaling barang pada suami, itu adalah dikira sebagai perbuatan yang kasar dan dianggap sebagai nusyus. Okey, yang ketiga, isteri keluar daripada rumah tanpa kebenaran daripada suami, tanpa pengetahuan suami. Dan dia keluar tadi bukan dengan sebab-sebab yang munasabah. Kalau dia pergi keluar disebabkan misalnya contoh anak sakit, terpaksa bawa ke hospital, telefon suami tak angkat, jadi emergency, maka dia bawa anak ke hospital tadi, itu tidak dikira nusyus sebab alasan yang munasabah. Tapi kalau keluar nak pergi shopping, nak pergi ziarah, nak pergi jalan-jalan, itu adalah alasan yang tidak munasabah. Jadi isteri keluar pergi shopping tanpa kebenaran suami, maka itu adalah haram dan dikira nusyus. Yang keempat, isteri engkar perintah suami yang tidak bercanggah dengan syarak. Jadi Islam tak larang, tapi isteri tak nak buat. Contohnya suami menyuruh isterinya menutup aurat. Isteri tak nak tutup, maka itu juga dikira sebagai nusyus. Suami suruh solat, isteri tak nak solat, maka itu juga dikira nusyus. Okey, yang kelima, si isteri membenarkan lelaki yang tidak disukai oleh suami masuk ke rumah. Jadi, orang yang suami tak suka kita benarkan masuk ke rumah, maka itu juga dikira sebagai nusyus. Sebenarnya bukan lelaki sajalah, kalau dibenarkan, kalau perempuan sekalipun suami dah bagi warning, kalau dia datang ke rumah suami tak izinkan masuk, kita bagi dia masuk juga, maka itu juga dikira sebagai nusyus. Jadi apa pun lebih senang maklum pada suami. Kalau suami tak bagi, jangan buat. Kalau suami bagi, okey. Okey, seterusnya yang keenam, isteri curang terhadap suami. Okey, maksudnya isteri mempunyai lelaki lain, pasangan lain, maka itu adalah juga dikira sebagai nusyus. Seterusnya kita akan lihat sedikit info tambahan berkaitan dengan perkara yang dianggap nusyus dalam Islam. Menurut mazhab Syafi'i, isteri yang mengelak daripada melayan suaminya dengan melakukan amalan-amalan sunat seperti berpuasa sunat, menunaikan solat sunat, membaca Quran dan sebagainya juga dikira sebagai nusyus. Kenapa ia dianggap sebagai nusyus? Kerana amalan sunat adalah sunat dilakukan, bukan perkara wajib. Sebaliknya, taat kepada suami adalah merupakan perkara yang wajib dilakukan oleh seorang isteri. Selagi apa yang disuruh oleh suami tidak bercanggah dengan agama, maka selagi itulah isteri wajib taat kepada suaminya. Tapi jika suami menyuruh perkara yang bercanggah dengan agama, maka isteri tidak perlu taat kepada suami. Okey, contohnya, suami melarang isteri daripada menunaikan solat fardu 5 waktu. Maka, dalam hal ini, haram isteri mentaati suami tadi. Kenapa? Kerana apabila bertembung suruhan Allah dengan suruhan manusia, maka kita wajib mengutamakan suruhan Allah. Solat 5 waktu ini adalah wajib ke atas setiap individu. Tak boleh ditangguh-tangguhkan, tak boleh diqadakan. Ya, mesti ditunaikan dalam waktunya. Jadi, kalau suami minta supaya isteri tinggalkan solat, qadakan pada masa lain, itu tidak wajib ditaati. Kerana solat adalah merupakan kewajipan bagi setiap orang. Okey. Sebaliknya, kalau suami melarang mengerjakan haji ataupun mengerjakan umrah, isteri wajib taat kepada arahan ataupun perintah suami.
Haji ini memang wajib juga, tetapi haji wajib bagi yang berkemampuan. Jadi dalam perkataan berkemampuan, kalau kita lihat ya di bawah tajuk haji, antara syarat berkemampuan bagi seorang isteri adalah keizinan suami. Jadi bermakna kalau suami tak izinkan, maka isteri tidak boleh pergi menunaikan ibadah haji. Beza dengan solat. Solat suami larang, isteri tetap kena buat. Tapi haji, suami larang, isteri kena taat. Okey. Jadi saya harap kamu faham tentang nusyuz ni. Seterusnya, kita lihat pula apa sebab seorang isteri itu nusyuz kepada suaminya. Yang pertama, isteri kurang mendapat didikan agama hingga menyebabkan dia tidak tahu hukum hakam dalam Islam. Yang kedua, isteri tidak tahu tentang tanggungjawab sebagai seorang isteri. Mungkin suami, masa kahwin suami tak pernah bagi tahu, tak pernah didik isteri. Sedangkan itu adalah salah satu tanggungjawab suami mendidik isteri dengan ilmu agama. Supaya isteri dia dapat menjadi seorang isteri yang baik, isteri yang solehah dan dapat menjalankan tanggungjawab terhadap rumah tangga dengan baik. Yang ketiga, mungkin sebab sikap isteri itu sendiri, mana isteri mempunyai sikap yang mementingkan diri sendiri, sikap ego, susah untuk ditegur, susah untuk dinasihatkan. Yang keempat, terpengaruh dengan unsur-unsur negatif seperti kehidupan bebas isteri di zaman moden ni. Jadi ada setengah-setengah isteri tak mahu kebebasannya disekat. Mungkin dia tengok di media sosial, ya, tengok di luar sana ramai yang bebas, hidup bebas, maka dia pun nak hidup bebas macam tu juga. Okey. Yang kelima, terpengaruh dengan hasutan orang sekeliling. Maksudnya di sini mungkin isteri itu sebenarnya adalah seorang yang baik, tapi kerana pengaruh, kerana hasutan daripada orang-orang di luar ni, contohnya ajak keluar, suami tak tahu. Jadi ada orang yang di luar sana mengajak isteri, tak apa, suami tak tahu pun, jomlah nanti kita balik sebelum suami balik misalnya. Okey, hasutan macam tu. Dan isteri terpengaruh dengan hasutan tadi menyebabkan isteri melakukan perkara yang nusyuz, perkara yang melanggar kewajipan dia terhadap suami. Okey, seterusnya kurang perhatian dan layanan daripada suami sehingga menyebabkan isteri menjadi curang. Isteri mencari kasih sayang daripada orang lain. Jadi ini antara sebab-sebab yang boleh kita senaraikanlah. Okey, seterusnya kita lihat pula kesan apabila isteri tadi nusyuz terhadap suaminya. Kesan kita akan lihat dari 3 aspek, kesan terhadap isteri, kesan terhadap suami dan kesan terhadap anak dan keluarga. Yang pertama, kesan terhadap isteri sudah pastilah kita tahu tadi berdasarkan hadis. Okey, isteri tadi akan dimurkai oleh Allah dan akan dilaknat oleh para malaikat. Dan seterusnya, isteri akan hilang hak nafkah daripada suami. Maksudnya sama ada kat sini nafkah zahir ataupun nafkah batin. Jadi kalau suami tak bagi nafkah kepada isteri tadi, maka suami tadi tidak berdosa. Yang ketiga, hilang hak giliran bermalam sekiranya suami tadi berpoligami. Suami berkahwin lebih daripada satu. Jadi, hak giliran bermalam bagi isteri yang nusyuz tidak diberi oleh suami tadi disebabkan sifatnya, sikapnya yang nusyuz terhadap suami tadi, maka suami tidak berdosa. Yang keempat, isteri boleh hilang hak mendapat layanan kasih sayang daripada suami. Jadi, di sini terdapat 3 perkara di mana isteri boleh hilang hak disebabkan perbuatan nusyuznya. Itu hilang hak nafkah, hilang hak giliran bermalam dan hilang hak mendapat kasih sayang. Seterusnya, isteri juga akan mudah mendapat fitnah, menjadi bahan umpatan orang disebabkan sikapnya tadi. Seterusnya, kesan terhadap suami pula apabila isteri nusyuz, isteri bersikap kasar pada suami, isteri tak dengar arahan suami dan sebagainya, maka suami kemungkinan akan rasa tercabar dan bertindak kasar terhadap isterinya. Dan suami mungkin juga akan mengabaikan tanggungjawab yang sepatutnya dilaksanakan terhadap keluarga. Dan sekiranya si suami tidak melarang, membiarkan sahaja isterinya berlaku nusyuz,
maka si suami tadi dianggap sebagai dayus kerana membiarkan isterinya berakhlak buruk tanpa ditegur, tanpa diberi nasihat dan sebagainya. Okey, seterusnya kita lihat pula kesan terhadap anak-anak dan keluarga. Kebahagiaan keluarga akan tergugat apabila isteri nusyus terhadap suaminya. Dan kebiasaannya anak-anak akan menjadi mangsa tempat melepaskan geram sama ada di pihak suami ataupun di pihak isteri. Dan kesannya anak-anak akan tertekan jiwanya dan anak-anak akan hilang hormat terhadap ibu bapa disebabkan oleh sikap ibu bapa mereka sendiri yang menunjukkan contoh teladan yang tidak baik. Okey, seterusnya kita lihat pula apa yang perlu dibuat oleh suami untuk mendidik isterinya yang nusyus. Okey, Islam mengajar kita 3 cara. Okey, cara yang pertama ialah suami perlu memberi nasihat kepada isterinya. Mana suami perlu menasihati isterinya dengan cara yang berhikmah, maksudnya dengan cara yang bijaksana dan tegas. Tunjukkan bahawa perkara tersebut memang salah dan isterinya perlu perbetulkan kesilapannya. Yang kedua, suami perlu mengingatkan isterinya tentang tanggungjawab mereka terhadap suami dan terhadap anak-anak. Yang ketiga, suami sendiri mestilah menjadi contoh teladan yang terbaik kepada isterinya. Barulah senang untuk isteri contohi, barulah senang untuk isteri ikuti. Kalau tidak, kemungkinan isteri tadi akan perlekehkan suami balik kerana dia sendiri tidak menjadi contoh yang baik kepada isterinya dan anak-anaknya. Okey, seterusnya yang kedua ialah sekiranya memberi nasihat tak jalan juga, isteri tak mau dengar nasihat suami, maka suami boleh mengambil tindakan memisahkan tempat tidur dalam tempoh tertentu. Ini bertujuan untuk memberi kesedaran, memberi keinsafan kepada isteri, memberi pengajaran kepada isteri supaya berubah, supaya ubah sikap mereka yang negatif tadi. Yang ketiga, sekiranya pisah tempat tidur pun isteri tak layan, isteri masih lagi buat tak kisah, maka suami boleh ambil tindakan yang ketiga, iaitu memukul isteri. Memukul dengan tujuan mendidik dan menginsafkan, bukan dengan tujuan untuk mencederakan isteri. Itu perlu diingat. Okey, jadi nak pukul isteri mesti dengan tujuan mendidik. Jadi nak memukul isteri, Islam menetapkan beberapa syarat dalam memukul isteri ni. Okey, kita lihat apa syarat-syarat memukul isteri yang nusyus. Yang pertama, okey, pukulan tu mestilah tidak keterlaluan hingga boleh mencederakan. Tidak dibenarkan sama sekali suami mencederakan isteri. Jadi sepak terajang semua tu memang tak boleh. Pukul sampai lebam-lebam semua tak boleh. Ya. Yang kedua, tidak memukul pada bahagian-bahagian yang sensitif seperti muka, perut, tak boleh ya, penampar isteri, ya, tumbuk perut isteri, semua tu adalah perkara yang dilarang sama sekali. Yang ketiga, memukul dengan tujuan mendidik dan menginsafkan, bukan memukul untuk melepaskan geram. Ya, jangan pukul dengan emosi yang tak stabil sebab kemungkinan kita akan bertindak di luar batasan. Okey, seterusnya yang keempat, bila suami nak pukul isteri, mestilah pukul dengan alat yang tidak membahayakan. Contohnya guna kain, ya, guna tangan dan sebagainya. Maksudnya tak mau alat senjata-senjata semua tak boleh, ya. Okey, seterusnya mari kita lihat pula macam mana cara nak mengatasi masalah isteri nusyus ini. Apa yang perlu dibuat? Okey, yang pertama, suami dan isteri, dua-dua ya, perlulah mendalami ilmu agama agar mereka menjadi manusia yang berakhlak mulia. Yang kedua, suami dan isteri perlu mengetahui dan melaksanakan tanggungjawab masing-masing dalam rumah tangga.
Yang ketiga, suami isteri perlulah berbincang apabila berdepan dengan sesuatu masalah. Jangan ambil jalan mudah, jangan ambil langkah sendiri, membelakangkan pasangan. Kemungkinan ini boleh menyebabkan berlakunya pergaduhan dan sebagainya. Jadi bincang elok-elok, pilih masa yang sesuai untuk berbincang. Seterusnya yang keempat, suami isteri perlulah peka terhadap keperluan pasangan masing-masing. Yang kelima, suami perlulah menunjukkan contoh teladan yang baik kepada isteri. Yang ini Ustazah dah sebut dah tadi. Dan apabila isteri tadi melakukan kesalahan, maka suami perlulah menasihati isteri dengan lemah lembut. Okey, hakikat wanita ni, kita kata wanita dijadikan daripada tulang rusuk. Jadi bila kita tengok tulang rusuk, kita tahu hakikat tulang rusuk tu macam mana. Jadi kalau seorang isteri yang dijadikan daripada tulang rusuk, dibetulkan, nak betulkan dia, kita buat dengan secara kekerasan, sudah pasti dia akan patah. Jadi untuk itu suami perlulah menjalankan tanggungjawabnya menasihati isteri dengan cara yang terbaik. Alhamdulillah, selesailah sudah tajuk kita pada hari ini dan insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam tajuk masalah dalam perkahwinan yang seterusnya, iaitu tentang zihar. Dan seperti biasa, sebelum kita tamat sesi pada hari ini, kita akan uji minda dahulu. Okey, soalan kita. Bahagian A, isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Soalan pertama, isteri yang mengelak daripada melayan suaminya dengan berpuasa, apa dikira sebagai nusyuz? Yang kedua, membenarkan lelaki, apa dia tempat kosong, masuk ke rumah tanpa izin suami adalah nusyuz. Yang ketiga, suami dibenarkan memukul isteri yang nusyuz dengan syarat mengajar atau tempat kosong. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa tempat kosong melaknat isteri yang nusyuz kepada suami. Yang kelima, jika isteri tersebut bermadu, dia akan kehilangan apa? Bermalam dengan suaminya. Yang keenam, suami dibenarkan memukul isteri dengan syarat pukulan tersebut tidak ... Yang ketujuh, suami hendaklah menunjukkan contoh teladan yang baik dan apa dia? Isterinya dengan berhikmah. Bahagian B, apakah maksud nusyuz? Yang kedua, jelaskan 4 sebab berlakunya nusyuz. Yang ketiga, terangkan 2 kesan nusyuz terhadap isteri. Okey, seperti biasa, jawapan kamu tulis dalam kertas kajang ataupun PowerPoint dan hantar kepada Ustazah. Jangan lupa tulis nama pada kertas jawapan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.